Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Hal Ehwal Luar Australia yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 2 hari. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Hubungan rapat negara Brunei Darussalam dan Australia telah lama terjalin sejak bulan Mei 1984 dengan kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam bidang perdagangan dan pelaburan, tenaga, akuakultur dan pertanian dan juga pertahanan. Menyertai bersama Senator The Honourable Menteri Hal Ehwal Luar Australia pada majlis menghadap Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Semasa majlis menghadap Kebawah Dulia Maha Mulia dan Senator The Honourable Menteri Hal Ehwal Luar Australia berbincang mengenai pengukuhan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Australia. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah berutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Yoon Seok Yeol, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea berikutan dengan insiden yang menyebabkan kehilangan nyawa dan kecederaan yang berlaku di Itaewon, Seoul baru-baru ini. Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam masa 1 minggu kebelakangan menunjukkan peningkatan dengan kadar purata harian kes pada minggu lalu 485 kes sehari berbanding 437 kes sehari pada minggu sebelumnya. Sebanyak 41,068 keputusan ujian ART telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa 1 minggu dengan 8.2% daripadanya adalah positif. Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga mengongsikan 3 kes berada di dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementeri Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar turut mengongsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 78.6% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 10.8% telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 459 kes baru telah dilaporkan, iaitu 453 kes hasil ujian ART dan 6 kes adalah hasil dari 62 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, trend kes influenza dan jangkitan serupa influenza ataupun influenza-like illness (ILI) pada minggu lalu terus menunjukkan penurunan. Walau bagaimanapun, keadaan trend jangkitan masih belum kembali sepenuhnya ke paras normal. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus berwaspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengasingkan diri jika mengalami tanda-tanda jangkitan dan mengelakkan dari tempat-tempat yang penuh sesak. Segera berjumpa doktor jika tanda-tanda jangkitan berterusan atau semakin teruk dan dapatkanlah suntikan influenza, khususnya bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mempelawa orang ramai untuk terus menyertai cabaran 20 bilion langkah bersama
yang kini sedang berjalan dan disasarkan untuk dicapai pada penghujung tahun ini. Orang ramai diingatkan untuk mengemaskini langkah mereka dalam aplikasi BruHealth setiap hari dengan menekan punat ciri BN on the move dalam aplikasi BruHealth masing-masing. Marilah kita sama-sama mencapai 20 bilion langkah bersama dan menuju ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Teruslah bergerak untuk kesihatan, setiap langkah adalah penting. Sejak tahun 2015, negara Brunei Darussalam komited untuk memainkan peranan dalam komitmen global untuk meneruskan agenda 2030. Salah satu mesej utama yang ditekankan dalam laporan kajian kebangsaan secara sukarela negara Brunei Darussalam VNR yang pertama yang dibentangkan secara maya di Forum Politik Peringkat Tinggi mengenai Pembangunan Mampan SDGs pada tahun 2020, iaitu Brunei akan mencapai matlamat pembangunan mampan sejajar dengan Wawasan Brunei 2035. Perkara itu dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa bengkel VNR kedua bagi negara Brunei Darussalam. Perasmian bengkel diadakan di Dewan Teater Jabatan Perdana Menteri. Our immediate action to strengthen data capacities has been fruitful with a strong partnership with the United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific. We are now developing SDGs priority indicators for Brunei Darussalam, which will soon be uploaded into a data repository system called SDG Tracker. Majlis diteruskan dengan pelancaran akaun Instagram rasmi SDGs_Brunei yang akan menjadi salah satu platform media sosial yang digunakan untuk berkongsi pembangunan negara dalam SDG. Bengkel selama 3 hari membincangkan usaha Whole of Nation termasuk cabaran dalam pelaksanaan SDGs. Juga hadir timbalan-timbalan Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Hubungan Republik Turkiye dan negara Brunei Darussalam terus mencapai kemajuan sejak perjanjian pemansuhan visa bersama, pembukaan kedutaan dan lawatan rasmi ketua kedua-dua buah negara. Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara Brunei Darussalam, berkata demikian semasa majlis resepsi Hari Republik Turkiye. Majlis diadakan malam tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Hadir mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy dalam ucapannya juga menzahirkan penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kerajaan Baginda atas layanan baik dan kerjasama yang sangat membina. Di peringkat antarabangsa, kedua-dua buah negara mempunyai agenda positif dan terus menikmati kerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Pada majlis ini, 18 pelajar menerima sijil kursus bahasa Turkiye yang telah diadakan pada September lalu. Pameran program Komuniti Kursus Atelier Fashion dan Design Apparel atau KAFDA merupakan wadah bagi peserta program mempamerkan hasil rekaan di samping menyediakan peluang bisnes matching dan mengenali dengan lebih dekat pengusaha-pengusaha tempatan dalam bidang industri tekstil dan kreatif. Pelancaran pameran berlangsung kemarin di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Pelancaran pameran dan penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia
Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Seramai 14 peserta mengikuti kursus yang mampu mencungkil bakat baharu dalam bidang rekaan dan pembuatan pakaian ke arah membangun dan mengembangkan belia dan komuniti tempatan menjadi masyarakat berdikari yang akan membantu mengukuhkan ekonomi tempatan. Selepas kursus ini, saya harap akan dapat mengeluarkan lagi produk dari kursus ini seperti textile design, pembuatan baju atelier fashion yang jarang ada di Brunei. Saya boleh belajar mendalami bahagian design dan cara untuk menjahit, jenis-jenis mesin yang digunakan untuk membuat pakaian inilah. Pameran KAFTA disertai 4 syarikat tekstil di bawah program inkubator PPB yang diperkenalkan sejak tahun 2020. Pameran ini akan menjadi platform dalam melahirkan individu kreatif yang berkecimpung dalam bidang keusahawanan secara inklusif, khusus dalam bidang industri pakaian tempatan. Peserta program perkembangan eksekutif EDP bagi dasar awam dan pengurusan bagi pegawai-pegawai kanan siri 17 tahun 2022, Institut Pengajian Pertahanan dan Strategik Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Kementerian Pertahanan, mengadakan lawatan kerja ke Kementerian Pendidikan. Lawatan disertai oleh 35 orang pegawai terdiri daripada Pegawai Kanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan, termasuk 3 pegawai kanan tentera dari Republik Indonesia, Kesultanan Oman dan Republik Singapura. Semasa lawatan, mereka juga mengikuti sesi taklimat yang berlangsung di IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal. Lawatan kerja bertujuan mengetahui lebih lanjut mengenai visi dan misi, dasar-dasar dan pelan-pelan tindakan Kementerian Pendidikan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035, di samping mempelajari strategi-strategi kementerian dalam memastikan taraf pendidikan dan kaedah pembelajaran berkualiti. Pengumuman keputusan HIKAS 2022 pengambilan pusingan kedua untuk Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA, iaitu Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Politeknik Brunei PB tahun akademik 2022-2023 dikeluarkan hari ini. Bagi pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh IPTA dan berhasrat untuk membuat rayuan, diberikan tempoh 3 hari waktu bekerja untuk menghadapkan rayuan bermula esok 2 November. Hari terakhir untuk menghadapkan surat rayuan dan dokumen berkenaan pada hari Sabtu 5 November sebelum pukul 4 petang. Dan pemohon disarankan untuk memohon program yang berlainan daripada yang pernah dipohonkan pada Ogos September 2022. Sukan, Majlis Paralimpik Brunei Darussalam kini giat menjalankan pemilihan atlet-atlet Paralimpik untuk mewakili negara Brunei Darussalam ke Sukan Para ASEAN 2023 di Kemboja. Menurut Awang Haji Ali Yusri bin Abdul Ghafur, Timbalan Presiden Majlis Paralimpik Brunei Darussalam, kategori sukan untuk pemilihan para atlet Paralimpik antaranya badminton, larian dan acara renang. Ada 76 anak-anak yang telah mendaftar di para konsulan ya Brunei Darussalam. Jadi kami tidak menghadkan kepada siapa saja, pentingnya lah pencapaian. Harapan saya mereka ini akan terus berusaha dan tidak pernah jemu, dan yang penting ialah kekuatan mental dan fizikal mereka untuk terus berjuang mewakili negara.
Skuad bola sepak Brunei Darussalam akan menentang Timor Leste dalam pusingan kelayakan Piala AFF Mitsubishi Electric 2022 (AMEC 2022) yang akan diadakan dalam dua perlawanan di Belapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Perlawanan pertama dijadualkan berlangsung pada 5 November ini pukul 3.45 petang, manakala perlawanan kedua dijadualkan pada 8 November pukul 2.30 petang. Makluman tersebut dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD dalam sidang media. Pasukan yang menang akan beraksi dalam peringkat kumpulan AMEC 2022 yang dijangka bermula pada 20 Disember 2022 hingga 16 Januari 2023. Antara yang hadir, Awang Murni bin Zakaria dan Awang Bujang bin Haji Japar, ahli-ahli Exco. Tiket perlawanan akan dijual pada harga RM10 seorang dengan 200 pembeli pertama akan mendapat barangan FABD eksklusif. Penjualan tiket akan bermula dari 3 November ini. FABD dalam pada itu menyeru orang ramai, khususnya peminat bola sepak, untuk terus memberikan sokongan kepada skuad negara.